Okey, kita hari ni kita cuba perhabiskan syllabus and then baru kita buat MATLAB sekaligus untuk apa ni DG dan juga economic dispatch lah. Okey, chapter 4 ni saya rasa saya dah upload. Oh, sebab sekarang ni kalam tak apalah, saya kalam problem semua. Saya upload dekat dalam ni subjek chapter 4. Topik chapter 4. Kelas ni bro, tu ni. Lah kah. Chapter lah ni maksudnya. Chapter yang terakhir. Tadi kita discuss sikit macam mana nak buat MATLAB. Saya ada video, tak apalah, nanti saya share. Okey, sebenarnya kita tengok kita start dengan umur kitab lah. Fatihah. Okey, yang chapter yang terakhir ni kita discuss pasal sebenarnya chapter 3 dan chapter 4 tu kita banyak pada optimization lah. Okay, optimization. So chapter 1, 2, chapter 2 tu introduction, chapter 2 kita lebih pada AI application tentang machine learning lah. Machine learning maknanya kita apply ANN dalam short term load forecasting. Okay. So ni chapter 1, chapter 2, chapter 3 kita discuss pasal economic dispatch. Jadi kita nak solve contoh-contoh pun kita cuba tengok itu. So in terms of programming kita akan cuba tengok sebentar lagi lah. Okay. Lebih kurang ya, problem dia ialah kita nak cari generation di GI ni lah, yang mana di fulfill equality constraint, di demand tambah loss, dan dia juga fulfill dia punya inequality constraint, artinya dia ada PGI minimum dan juga max. Okay, to economic dispatch. Okay, masuklah. Oh, tak ada. And then hari ni kita akan tengok problem yang seterusnya, iaitu kita nak solve DG problem. Okay, distributed generation guna algorithm differential evolution. Okay, so yang untuk test masuk yang ni dengan yang ni je lah. So, final masuk yang ni. So soalan lebih kurang macam saya lepas lah, kita tengok nanti. So basically ni lebih pada optimization lah. Okay, kalau ingat balik economic dispatch tu, kita nak minimumkan kita punya cost. So kalau dalam DG problem biasanya tengok problem lah, biasanya kita nak minimumkan kita punya loss, yang mana kita nak install. Okay, untuk economic dispatch kita apply dalam sistem untuk generation. Untuk DG biasanya kita apply pada distribution system. So that's why loss untuk economic dispatch biasanya kita melibatkan megawatt. Kalau kita main dengan generator pun megawatt, demand pun megawatt. Tapi untuk DG biasanya kita play around with the distribution, so kita punya loss biasa dalam kilowatt lah. Okay, subject to equality constraint dan juga inequality constraint lah, sama, konsep dia sama. So yang mana sekarang ni kita nak tengok kita punya X kita ataupun variable kita yang optimize ni boleh jadi continuous, boleh jadi discrete, boleh jadi both. So untuk ED kita pakai continuous lah, sebab power generator dalam beberapa ratus megawatt, beribu megawatt point kan. Untuk DG, so untuk DG discrete dia mengandungi discrete dan juga continuous. Sebab discrete tu kita nak tentukan location. DG ni kita punya X kita ialah location dan juga size DG tu. So yang ni
discrete, yang ni continuous. Okay. Ni history je lah, tak perlu screen. Okay. Problem untuk optimal digi placement ni ialah kita nak tahu macam saya kata tadi lah, kita punya location edge kita ialah location kalau kita nak install digi, and then berapa size dia, output dia Y ataupun F, output dia ialah yang boleh menghasilkan minimum loss. Ini yang standard lah, yang biasa. Okay. So kita tak consider dia solar ke apa ke, just a simple, this one is just a simple problem, location and reward size. Okay, so therefore the factors of best location and sizing are among important issues. So kita cuba buat yang ni lah. Sebenarnya ada juga researcher sebab dia bidang ni, digi ni biasa kita dengar start daripada tahun 2000 lebih kan, 2008 banyak masa tu boom research pasal digi ni. So masing-masing promote produce masing-masing punya equation lah, consideration masing-masing, sama ada nak minimum loss, kadang-kadang nak minimum cost. Sebab kalau cost, kalau tengok macam solar farm, dia punya capital cost tu tinggi lah. So dia maknanya initial study tu kita kena study nak location tu kat mana. Okay, so kita boleh buat optimization punya studies. So kita tengok pada evolutionary. So apa yang kita belajar dalam kelas ni sebenarnya dia belajar evolutionary algorithm sebab kita menghasilkan new offspring kan. Kalau GA dia akan menghasilkan anak lah, offspring. Sama juga untuk DE. DE ni dia ialah improvement daripada GA lah. Cuma GA ni beza dia serta-serta tempat memang bagus pakai GA. Contoh macam unit commitment problems, itu memang bagus pakai GA sebab dia boleh pakai representation binary dan juga continuous variables kan. So untuk DE ni biasa kita pakai continuous lah, kita tak pakai binary. Itu perbezaan antara genetic algorithm dan juga DE, differential evolution. Okay, ni flowchart GA, get initialization, and then kita evaluate function, and then dia ada selection, nak pilih mak dengan ayah supaya menghasilkan new offspring, okay, anak. Kemudian kita buat evolution dan kita buat sorting. Kita sorting untuk retain the best duduk atas, and then the worst. Sebab contoh kita bermain dengan contoh kita buat GA, semua optimization yang minta heuristic ni biasanya dia ada population size. Untuk GA population size biasanya dia akan jadi double lah sebab dia masukkan anak. So kata pilih select 2, so dia akan masukkan 2, so akan jadi 4. So maknanya instead of 20 population dia akan jadi 40. Dia kali 2 kan, 40. So 40 ni bila kita sorting the best 20 untuk next iteration. 20 lagi ni dia akan eliminate lah, mati. Itu konsep GA. Okay. So GA kita ada encode. Data tu kita encode. Ni soalan test, saya buat soalan encode lah. Kita akan tengok nanti contoh. Encode and then kita select kita boleh guna beberapa teknik. Kita boleh pakai tournament, kita boleh pakai roulette wheel, and then kita ada crossover macam sebelum ni lah, kelas sebelum ni. And then certain pada probability tertentu kita boleh buat mutation. So crossover ni kita panggil dia ialah exploitation process. Mutation ni ialah exploration process. And then kita decode and evaluate sorting dan sebagainya. Ini cara GA. Ini selection. Ni roulette wheel. Roulette wheel ni macam orang main judi dekat casino tu lah. Campak. So biasa dia ada probability lah. Maknanya probability yang tinggi akan dapat select untuk banyak kali lah. That's why dia agak glamour lah. Probability untuk dapat the best results tu better compared to others lah. Okay, ni crossover, ni dia macam orang hari tu.
crossover kita ada dua parents. So katalah single point crossover, yang ini titik ni, so yang ini akan pergi ke anak, ini akan pergi ke anak satu lagi. Okay, kalau dua 2 point crossover, so yang ini nanti di sini crossover. Dan kita ada mutation, certain probability kita kena buat mutation untuk exploration process. So bila mutation kalau kosong dia kena jadi satu lah, kalau satu kena kosong. Tu GA. Kalau differential evolution is developed by Stone and Price tahun 1996 dan 97. Kalau GA ni start dari 70 something, 75 something. Holland dan juga anak murid dia Goldberg. Okay. Ni tahun 70-an. Ni tahun 90-an. So sebenarnya sampai sekarang orang pakai lagi algoritma DE sebab DE ni dia ada banyak variance. Okay. It is vector-based evolutionary algorithms and can be considered as further development of GA. Dia stochastic lah. And then dia tak guna derivation, simple je. Dia just guna dia punya apa ni, operator ni lah. Okay, ni advantage DE over GA. Dia use real number. Okay, so dia use real number, so tidak ada code, encode and decode. So, and then tidak ada sorting process. Maknanya, katalah population tu 20 ni lah yang akan berubah. So, dia tidak ada sorting process. Ini dia tidak akan darab dua dan sebagainya. Okay, ini contoh kalau kita ada D-dimension parameters. Maknanya kita ada, kalau macam GA, kita ada, kalau ada 6 generator, ada 6 lah dimension. Kalau DG biasa, dia 2 lah. Sebab kita nak buat location, size. Kalau satu DG, so maknanya 2 problem lah, 2 variable. Kalau 2 DG, kita ada 4 lah, location 1, size 1, location 2, size 2. So kalau nak install 3 DG ada 6. So depend pada sistem. Okay. So this vector can be considered as chromosome lah, sama lah, dia lebih kurang sama. Kromosom. Kalau GA kita encode dia dalam bentuk binary ataupun floating numbers kan. So yang ini dia tak perlu decode and encode. Okay. And then DE ada tiga step, mutation, crossover, selection. Sama je, tapi konsep dia lain. Dia pakai mutation, crossover, selection. Okay. Ni mutation dia. Mutation is carried out by the mutation scheme. Initially we choose 3 random set XP, XQ dan XR. So ni untuk mutation scheme XP, XQ, XR. And then F ni dia punya probability yang kita set. Vector dia biasa 0.7 lah. Dia depend, ni boleh varies. Okay, form figure yang ni you boleh buat dia sebenarnya yang berlaku ni ialah perturbation vector supaya dia mencari result. Contoh start dekat sini kan, ni titik-titik minimum. Okay, so kita ada yang bulat ni represent mutation punya parameter vector. Contoh yang ini, vector yang ini. Kemudian kita akan ada mutation parameter tadi. So, dia akan bergerak ke minimum lah berdasarkan dia punya. Ini contoh dia punya XR, XQ, XP, XQ. So sebenarnya XP dengan XQ ni dia sebagai mutation, sebagai perturbation, simple perturbation. Okay, supaya dia kalau macam ni, kalau yang ni tolak yang ni, dapat negatif, so dia akan jadi ke bawah. Kalau kita plotting dia akan bergerak, kalau positif mengarah ke sana, negatif akan mengarah ke sini lah. Okay, so dia ada positif negatif, so tak ada masalah. Itu DE punya proses. Kemudian dia ada crossover juga, cuma crossover dia lain sikit daripada GA. Dia guna binomial. Kita boleh guna binomial dan kita boleh guna exponential. So untuk kelas ni kita guna binomial lah, senang. So we use binomial, maknanya kita guna sekiranya berlaku cari random number,
less than probability crossover, dia akan buat vektor baru. Kalau tak, dia maintain saja. Okay. Ini contoh crossover lah. Katakanlah kita punya variable yang ini, kemudian yang ini kita panggil mutant vector, yang ini kita panggil U ni dipanggil trial vector. Okay. So J ni kita punya dimension lah. Katalah dimension kita ada 7. Jangan confuse lah. Ini population. Ini satu. Biasanya kita akan buat kita punya X population darab dengan dimension kan. Dimension. So untuk ini dia ambil contoh, dia ambil satu population. Population ni dia bentuk, dia transpose kan, akan jadi macam ni ya. Okay. So kita ada 7 dimension. So kita ada juga VG ni untuk return vector. And then kita punya trial vector. So dia akan ubah mana-mana yang perlu diubah. Contoh yang kat sini bila buat random number, yang pertama dia tidak besar daripada probability crossover. So dia tidak berubah lah. So maknanya yang ini akan maintain. Parameter ataupun variable yang pertama akan maintain. Yang kedua pun sama, bila run value number, random number, dia kurang, dia lebih daripada crossover probability. Kalau lebih, dia maintain. Untuk parameter yang ketiga, bila run random number, dia kurang. So bila kurang, dia ambil mutant vector. So dia akan berubah. So ini crossover dia. Sama juga yang keempat, bila dia kurang, dia akan ambil. So dia akan menghasilkan new trial vector. Kemudian trial vector ni kita evaluate, sekiranya dia lagi bagus daripada target vector yang asal ni, so kita pilih yang ni. Okay. Sekiranya dia lagi teruk, kita biarkan dia. Okay. And then we go for selection yang macam kata tadi ya. Selection sama dengan GA, dia check the fittest for minimization problem. So kita cari minimum objektif lah. So therefore, for the next iteration, kita akan pilih UT yang ni. Kita akan pilih yang ini sekiranya dia lagi bagus daripada yang X. Kalau tak, dia maintain yang X. So overall search efficiency is controlled by dua parameters, iaitu F dan juga CR. Dua benda ni yang kita tune. Okay, ni secara secara figuratif ni. Contoh lah, kita ada satu X. G ni dia ialah population. Okay. And then target, this is we call target vector. Kemudian dia ada this one kita punya F. Okay, and then tengok dengan mutation vector. Kemudian kita berlaku crossover, kemudian kita akan buat selection. Ini akan jadi ini population, sekiranya bagus. Jadi saya ada pseudocode. Okay, pseudocode ni dia dapat mana boleh. Pseudocode you start dengan kosong. Ni G lah iteration lah. Create random number. Then kita evaluate. And then kita akan buat 1 hingga max generation. Kita akan buat select random. Kita akan buat crossover. And then selection. So kita akan tengok MATLAB lah. Okay, kalau you ada MATLAB, you boleh buka sekali. This is my MATLAB. Saya akan share MATLAB toolbox ni lah, senang. MATLAB program. Cek tempat. Dalam ni ada MATLAB program R ni. So ada beberapa program, so saya share dekat dulu. Yup. Saya pakai MATLAB yang biasa yang 2020 tu boleh? Boleh. Dia toolbox tu kena add ke macam mana? Tak. Saya tunjuk saya dia. Kita tu buat sekali. Saya share file ni, so you boleh buat sekali ya. Saya share file juga. Ini ya, MATLAB program RR. Kita tarik kat group. Dokumen tu.
Dalam ni saya bagi beberapa program lagi, ada Coco sekali kot. Okay, kalau you buka buka ni kan. Okay, saya dah upload. So you boleh download you extract dalam you punya directory lah, jangan extract dekat desktop. Nak directory extract desktop. Okay, so dia kena extract dekat directory. Bila dah directory apa boleh C, boleh D, boleh. So dekat, in fact dekat you punya drive pun boleh lah insyaAllah. Okey, sekejap bang. Try sekejap. Okay, cuba download dulu. Dalam tu ada program ni, dalam ni ada cek tempat juga. Okay, and then ada 2 program baru. Tak apalah, kita tengok ni dulu. Kita tengok init satu lah. Ini program yang saya buat. Ni cara from scratch. Kita nak guna DE dan juga cara macam mana you nak buat program, simple programming lah. Okay, so kalau you buka DE dan juga you buka nota saya ni, so ni sebenarnya saya punya bengkel dari dulu ada buat bengkel optimization dengan staff. Tak apalah. Okay, ni secara general kalau kita nak guna DE untuk solve DG problem. Saya rasa gitu. Kalau buka sebab saya ambil, okay, bila nak solve DG problem ni kita perlu satu toolbox, tapi saya pakai toolbox simple lah, toolbox ada sadat. Tapi pun sebenarnya okey lah, edit. Kalau you tengok sini, dia ada kat sini, kalau tengok file ada, ini adalah test system kita 69 bus. Ini saya dah susun lah. Ini paper lama saya ni. Ini saya susun ikut Hadi Sadat punya program. Kalau you beli buku Hadi Sadat, dia di belakang tu ada program MATLAB. Saya tak sure boleh run tak. Kadang-kadang certain file dia dah obsolete. Saya rasa yang ini boleh pakai. So kalau tengok sini sebenarnya ini function data bus 69 bus. Kalau you Google, you boleh dapat lah. KPI 69 bus data ni. Dia lah, dia radial system. Kalau kita image, ni sistem dia 69 bus. Okay, dia ada satu generator, yang lain semua load. Dan dibentuk radial lah. Sebab this is distribution system. Sistem ni dah disusun macam ni lah. So bus data dia ada 2, bus data dan juga line data. Okay, bus data ni satu represent, kolom 1 represent bus number lah sampai 69. Kolom 2, kalau Hadi Sadat punya sistem, kolom 2 ni dia represent bus type. Kat sini bus type dia ialah 1 represent slack bus lah. Sebab kita ada satu sistem apa ni, dia ada distribution, so dia ada macam satu, dia macam ada satu apa ni, satu generator saja, so dia slack bus lah. Yang lain semua loop bus. So that's why you tengok data sini, data kosong represent dia adalah load bus. Okay. And then yang ketiga ni voltage ni angle, yang ni load value dalam per unit dalam megawatt. Ini reactive value. Kalau kosong tu maknanya bus tak ada load lah. Yang lain ni saya tak ingat lah, kena check dulu. Dia ada value lain lah. Ada reactive value. And then dekat line data ni dia ada from to. Maknanya connection daripada 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 itulah.
then dia ada R, ni kolom 1, ni kolom 2, from bus, to bus, and then ni adalah value resistance dalam per unit, value X dalam per unit, and then dia ada half charging subsistence ataupun kapasitor tu. Kalau you belajar transmission line kan, ingat transmission line kalau you belajar, kita ada transmission line system medium kan. Ni sending end, ni receiving end, ni sending end tu, ni you ada R, ni R plus JX. So bila transmission line tu medium ataupun pi model, dia ada Y over 2 kan. Lam apa ni admittance. Tu ni lah. Ni value dia kalau ada lah. And then yang hujung sekali transformer tab kalau ada transformer. Okay. Ni bus system. Kemudian dalam problem DE ni juga kita perlukan load flow problem. Load flow punya toolbox. So saya pakai yang mudah saya pakai Newton yang develop oleh Hadi Sadat. Kalau buka tu dia ada kat sini tulis powerful solution by Newton reaction method by Hadi Sadat. Ni memang boleh pakai lah. Kita apply saja. Okay. Untuk run load flow ni kita perlu create Y bus dulu. So that's why you tengok situ ada LFY bus. Y bus. Kita nak create Y bus. Kemudian diperlukan untuk print bus out. So ni dia akan print dalam sistem lah. Okay, tak apa, kita akan tengok ni. So kita buat satu-satu, cuba tengok init satu. Init satu ni sebenarnya nak tunjuk kat awak cara kita nak program. Ni kalau you run, okay, cuba run lah. Kalau you boleh run, you run change folder atau you boleh add to path. So sebenarnya dia nak tunjuk cara program. Ini random number sebab kita main-main dengan random number. 20 times 1 ni maknanya kita ada 20. Kita ada 20. Kita ada 20. Kita punya X ni 20 times 1. Maknanya ada 20 population. Satu variable lah ataupun satu dimension. So 20 kali 1 lah. Saya buat macam ni ya. And then yang ini sebab kita ada value range kan, kita ada range value kan untuk setiap part. Contoh untuk DG punya problem. DG punya problem location lah. Yang pertama adalah location. Yang kedua ialah size. So dalam paper saya ataupun dalam mana-mana biasa kalau untuk 69 bus location dia daripada 1 hingga 69 lah. Tapi oleh kerana bus 1 ni kita tahu dia select bus, kita tak boleh letak generator pun tu. So maknanya location daripada 2 hingga 69 bus. So ni dia punya limits, range dia. Kalau untuk size, biasanya daripada 0.1 hingga 2.5 megawatts. Ni standard lah. Sebab biasa dalam DG system, kalau sistem tu transmission system memang pakai solar farm lah. Ini contoh pakai just solar farm yang kecil sampai 2.5 megawatt capacity. So ini range dia lah. So macam mana kita nak buat? Ni contoh range kita nak buat to generate 20 random number for initialization between 10 to 25. Maknanya value yang kita create tu value dia antara 10 hingga 25 random number. So maknanya cara dia ialah random 20 kali 1 titik dot. Maknanya setiap bila dot kali ni maknanya dia akan kira satu-satu lah. 15 ni maknanya range dia 25 tolak 10. Offset lah, tak offset. Yep. Kalau random number ni maknanya berbeza. Kita kali run akan berbeza tu tak? Ya, beza. Maksud kita kali kedua takkan dapat sama dengan kali pertama. Takkan dapat. Dia main ikut suka dia je lah. Ya. That's why dalam optimization ni untuk dapat result yang okey, you kena run 30 kali. Kalau geng computer science dia suka 30 kali. Dia tak run 2 kali. Kali ke-30 tu baru dia ambil. Tak. Betul dia ambil. Dia buat analisis lah. Dia buat statistically analysis. The best, the medium, the worst. 30 That's why kalau tengok paper saya pun,
Kalau kita tengok contoh macam saya punya paper, biasa saya buat 30 kali lah. Contoh kalau pergi saya punya website. Contoh saya tunjuk paper saya yang terbaru lah. Yang ni Control Engineering Practice ni. Saya solve ni untuk OPF problem guna Barnacles. Kena purchase pula. Tak apa. Sebenarnya you boleh, kalau you boleh pakai dia saya tak boleh ajar ni. You boleh pakai DOI ni. Dan ini illegal punya sistem lah. You go for Sci-Hub. Sci-Hub ni you boleh dapat paper free je. You klik, you type apa ni DOI. Kalau boleh dapat lah. Kalau tak dapat ni dapat lah. You download terus paper tu. Oh tak boleh. Tak boleh. Ini tak boleh lah. So, kalau tak boleh you pergi EasyProxy MP punya. Dan you log in, you punya username, ID dan juga IC. You sign direct. You boleh type DOI tadi ataupun you boleh kot DOI. Tak ada. Copy dulu gambar apa ni. Copy tajuk. Dekat sini kalau tengok dia ada EasyProxy ni. Bila ada EasyProxy ni, you boleh download paper tu. Kalau you pergi so purchase, maknanya you kena beli lah. Tapi biasa you pakai penting. Ni contoh. Bila optimization, you run banyak kali lah. Ni saya solve Optimal Power Flow. So bila in terms of analysis, biasa kita run banyak kali. Contoh ni. Bila run analysis, kita boleh buat dalam bentuk table dan juga kita boleh buat dalam bentuk box plot lah. Maksudnya 30 runs simulation. Run 30 kali lah. So that's why bila optimization ni letih je nak run 30 kali tu. Ni 30 kali run. So dapat result the best, average dan the worst. The plotting. So okay, ni statistik. So scale 2 nak tentukan loss. Contoh. So minimum, maximum, and then average, and then standard deviation. So ni standard. Kalau mana-mana algorithm, you pakai yang ni. Memang pakai yang ni. Okay. So that's why kita pakai random number. Dia start dengan random number. Okay. So kalau kita buat yang ni syntax ni, kita tengok yang tadi tu kan, init 1 tadi. Bila you run init 1 ni, kita nak buat 20 kali 1. And then ini kita punya X2. Ini kita boleh buat dalam bentuk matrix. Atau kita boleh guna loop lah. Loop ni you buat satu-satu. 1 ini 20 dan 1. So kalau you tengok 1 depan X1, X2. Ni X2 kan. X1 sebab apa dia tak keluar dalam command window sebab you tutup. Tutup. Bila you tutup dengan semicolon ni, kalau you buat semicolon dia akan plot lah. Yang ni dia just store saja dekat dalam workspace. You boleh klik, dia akan keluar yang ni jadi dalam bentuk table. Sama juga untuk X2. Cuma X2 ni ialah kita cara programnya. Ni 1 kali 20, maknanya 1 kali 20. 1 kolom, 1 row, 20 kolom. Ini contoh. Atau yang ni kita nak buat dalam bentuk loop. Dia buat 1, 1, 1. So that's why ini lah X3 lah. Kalau pergi ke X3. Ni X3 sudah tunjuk. X3 saya tutup. Yang ni saya tunjuk. X4 lah. X4. So dia akan plot satu-satu. 1, yang kedua, yang ketiga sampai 20 kali. Okay. So ni cara nak generate initialization. Kalau nombor tu daripada 10 ke 25. Okay. Maksud dia ialah
random 15 ni offset dia 25 tolak 10 and then tambah 10. Dia kena tambahkan minimum. Kalau you punya value ada negatif, contoh you punya value daripada negatif 10 hingga 10, so dia adalah random berapa kita punya apa row dan kolom kan, ni row dan kolom, and then darab berapa ni 20 lah, sebab dia punya offset 10 tolak 10 20, tambah dengan minimum value negatif 10 lah. So katalah random you dapat katalah you ambil satu kali satu, random value tu ialah 0.5 kali 20 dia ialah 10 tolak 10 kosong lah, value dia ialah kosong sebab dia antara negatif 10 ke 10. Ni contoh, kalau nak buat boleh buat lah. Ni dalam slide ni akan berbeza lah dengan yang saya plot tadi, dia tak sama sebab kita ada number kan, jadi saya dapat value lain-lain lah. Ni kalau kita ada satu function dia ialah y ni output, atau function lah f equals to 10 x, maknanya input you ialah satu saja, ada x. So macam ni lah, kita ada 20 random 20 kali 1 kali 25 sebab kita punya value antara negatif 10 ke 15. Tolak 10 sebab value minimum kita 10, negatif 10. Ni kalau you run init 2, boleh buka init 2, you run, akan dapat boleh run lah. Tapi jawapan tak sama dengan slide lah, buat lain sikit. Tapi yang pasti output dia mesti antara negatif 10 ke berapa? Negatif 10 ke ke 15. Kalau tengok jawapan ni negatif 10 ke 15, tak lebih. Ni cara nak buat initialization. Okay, contoh lah. Untuk DG, tu saya kata tadi, untuk DG kita ada problem untuk tentukan kita punya bus number dan juga size. Macam mana kita nak buat? Dekat sini kita boleh buat initialization dulu. So ni adalah kita punya initialization. Minimum bus 2. Minimum bus untuk minimum DG size 0.01 megawatt. Maximum bus 69. Maximum size untuk DG 2.5. So kat sini kita tahu kita punya dimension 2 dan kita buat population 20. So macam mana kita nak tulis? Kita punya, kita boleh pergi ke file initialization tadi. Ini ya, ini 4. Ini 4. Clear function untuk clear lah. And then clear CSC ni clear screen. Ni kalau you buat clear, dia akan clear, type clear, dia akan clear dekat workspace. Kalau CLC, dia akan clear screen. Okay, and then kita set kita punya lower bound. Okay, ni kita punya lower bound 2 untuk bus number, 0.01 untuk DG size. Upper bound bus kita 69 paling tinggi, lower bound upper bound untuk DG ialah 2.5 megawatts. So dimension, length LB ataupun length UB pun boleh juga. So 2 dimension. So kalau yang ini di sini kan, kalau you right click, katalah you tak nak run lagi, you boleh right click, you select, and then you right click, you evaluate. Bila evaluate, dekat sini dah keluar dah. Your D ada 2 dimension, your lower bound 2 dengan 0.101, your upper bound 69 dengan 2.5. Okay. And then kita start initialization. Read mat ialah replicate matrix. Ni dah biasa, ni kita nak buat range, sebab kita nak buat banyak, sebab satu lagi kita punya ni ada 2 variables kan, yang lain-lain. Yang ni lain, yang ni lain, dia tak sama.
So range ni kita buat read map. So you boleh pergi kat sini, you boleh type read map, have read map. Practice speaking, saya buat belajar MATLAB ni memang ada buku, tapi bila dah lama-lama dah tak pakai buku. So everything ada dekat online ataupun ada masalah you type dekat MATLAB ni je, have something, dia keluar. Read map ialah replicate matrix. Okay, A and N, so B, so dia buat replicate lah. So ni kalau you buat, you run yang ini, you akan dapat satu, kita buat ni ya, kita pilih yang ni, kita evaluate. Bila you evaluate, you akan dapat pop, you boleh type ataupun you boleh klik sini ya, pop ada 20. So range, buat dia read map kan, you boleh type range akan keluar macam ni. So, kita punya 20 kali 2 kan, so 20 kali 2. So range dia ialah dia akan tolak upper bound tolak lower bound. Pop 1. So ini cara tulis lah. Replicate matrix 20 kali 2. Sama juga untuk lower. Sebab kita nak tambah nanti kita punya value ni. So ni lower. So nak cari dia punya initialization, kita pakai yang ni. Okay, you pergi ke ni. You type atau you copy ataupun you evaluate. Boleh je, mana-mana boleh. So, kalau you copy, you paste, akan keluar macam ni. Random number population 20 kali 2. So 20 kali 2. Darat dengan range, so maknanya dia akan untuk kolom 1 ni, dia daripada range 2 hingga 69. Kolom 2 ni daripada 0.01 hingga 2.5. Dia takkan lebih lah. Kalau lebih ni bukan ni, sebabnya ada negeri 1, dia 0.08. Kena check. So ni ialah location. Tapi location kita, kalau ingat location kita ialah discrete, nanti kita akan manipulate lah. Ni ialah size. Size dalam continuous tak ada masalah. Okay, so this is, ni population nombor 1, population nombor 2, population nombor 3 sampai 20. Yang mana population nombor 1, dia punya yang kolom pertama ialah location, kolom kedua ialah size. Ini solution kita. Okay. And then kita nak tahu result kita letak, kita bagi nama fitness ataupun objektif, boleh juga. Tak masalah. So fitness, kita bagi dia sebab kita tak tahu lagi value dia berapa, kita buat zeros. Kita allocate matrix yang mengandungi kosong dalam dia. So fitness kita ada 20/1. So ni output kita lah. Okay. So ini ialah input 20 kali 2, output 20/1. So ini untuk store output daripada kolom apa ni population nombor 1 sampai 20 kan. So 20 ni yang ke 20 lah. So ini initialization. So ni memang berbeza lah dengan gambar dengan kita buat tadi. So ini digi size. Kemudian kita nak evaluate. Ini yang paling penting sekali dalam bila you buat projek ataupun katalah you nak buat projek dalam optimization. Macam ni lah sebenarnya kena kacau, you kena buat. Sebab algoritma ataupun program mana-mana pun dia pakai, dia propose algoritma apa pun, kalau you dah tahu you boleh buat you punya apa ni program yang ini, you boleh dapat, you boleh pakai program apa saja, masukkan program ni. Okay, ini yang kena buat. So ini kita panggil evaluation process. Kat sini kita panggil, saya bagi nama fun. Ini 4, kalau unit 3 yang tadi ikut. Okay, ini 3. Sama je unit 3, unit 4, cuma unit 4 tu saya, yang ini saya jadikan dia sebagai function. Tak apa. So, katalah saya run yang ini. Ini kita punya cara kita nak evaluate. Yang pertama kita call function, kita panggil kita punya data tadi 69 bus. Yang kedua, kita letak value satu-satu tadi. Kan, value tadi kan. Contoh yang tadi, value yang pertama ialah bus 3 ni, value dia 2.3 megawatts. So, kita nak letak dia dalam load flow punya data table. Okay, dalam bus data ni, kita nak override data ni. Masukkan override. Bus mana dia jadi generator. So, kat sini saya buat floor. You boleh buat ceiling. Floor ni maksud dia, kalau 3.3 something, kita akan pilih dia 3. Kalau you buat ceiling, 3.01 pun akan jadi 4. Depend lah. Mana-mana boleh.
Atau you nak buat round pun boleh juga. Kalau 3.3 ni akan jadi 3, kalau 35 dia jadi 4. Sebab kita nak discrete value kan, bus number. So yang ini saya buat floor. XK1117 ni sebab dekat bus 7, kolom nombor 7. Dekat kolom nombor 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni saya nak masuk value power tu. Ini load, ini reactive load. Dekat kolom 7 ni nak masuk P, value P, generation. Okay. Kemudian bila kita jadikan dia sebagai XK2 ni, maknanya kita nak masukkan kita punya value tu tadi lah. Kan kalau tengok tadi kita punya X, katalah kita punya X yang pertama, ni X yang pertama. Kalau tengok sini kita punya result X yang pertama 3, maknanya bus 3, value dia ialah 2.3. So kita nak masukkan bus, dekat bus 3 ni kita masuk value 2.3 something tadi. So dia akan masukkan value 2.3 something ni dalam kolom nombor 7 yang ini. Kat bus 3 ni, bus 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kat sini akan jadi 2.3 lah. Kita override file ni. Kemudian bila kita letak dia sebagai DG, kita kena tukar dia jadi type DG lah, ataupun type generator. So dekat bus 3 tadi, dekat bus 3 ni, kita kena tukar bus type ni jadi 2. Sebab dalam hadis adat, kalau map power lain sikit. Dalam hadis adat, 1 represent slack bus, 0 represent load bus. So kalau 2 dia represent, dia ialah PV bus ataupun dia generator bus. So that's why kita kena tukar dia dalam bentuk 2. Yang ni ya. Kita masukkan value nombor 2 dekat kolom 2. Okay. So dekat kolom 3, row 3 kolom 2 ni kita tukar jadi 2. Kemudian yang lain tu kita just panggil saja. Ini LF Y bar nak buat Y bus, and then LF Newton dia run load flow. Ini bus out untuk dapatkan output kita, untuk dia print power, dan line flow ni untuk dia plot line flow punya result. Dekat line flow punya result ni kalau you buka, kalau you buka line flow, bus out, dia plot bus. Dekat line flow dia plot line flow, line antara from tu berapa value dia. And then dekat sini result yang kita nak ialah kita nak capture, objektif kita nak minimumkan loss. Capture result dia. Result dia ialah real SLT. SLT ni ialah real loss, power loss. So kita capture result real SLT sebab dia buat dalam bentuk ni script, dia bukan buat dalam bentuk function. Kita panggil saja. Okay, tu fitness kita kalau untuk yang pertama, kalau ketiga ni. And then dia akan buat sebab 1 hingga population kan. So ni population pertama. Population kedua dia akan buat pula untuk bus 2 masuk 0.8 megawatts. And then bus 6 seterusnya lah. And then kita capture kita simpan kita punya value dalam fitness tadi. Okay, so kalau you run, you ambil kita punya init 3 tadi, you copy ataupun you copy boleh, ataupun you run, you copy, you paste dekat command window. Dia akan buat load flow. Okay, you tunggu lah sebab dia 20 kali kan. So kat sini dia dah buat load flow, dia dah buat 20 kali lah. Sebab ada 20 value tadi kan. So you boleh type you punya fitness value lah sekarang ni. Fitness kita tadi dah tak jadi kosong lah. Jadi kita dah ready 20 kali 1. Sekarang ni kita dah masukkan value yang kita dapat. So inilah kita punya value loss 224, 0.24 megawatts contoh. Okay. So maknanya sekarang ni bila ini initialization daripada sini, ini kita tak apply lagi DE, kita baru buat initialization. So yang ini kalau you nak buat apa-apa problem, katalah you nak buat you nak solve DG punya problem,
guna GA contohnya. So ini pun boleh guna. Ini baru kita punya evaluation, initialization dan juga evaluation. Kemudian kita nak cari kita punya the best current, boleh pakai function ni ya. Fmin I ni just macam nak cari saja. So kalau you buat ni, you evaluate, you akan dapat. Ini kita punya X, ini kita punya input. Yang ini ialah you punya input, bus berapa. Ini kita punya output, Y berapa. Jadi size DG. Maknanya dekat bus 3, size DG 2.3, kita akan dapat 0.224 megawatts loss. Okay. Best results, kalau type best untuk initialization ni, best ialah pada bus ni 6.3. Mana 6.3? Ni 6.3. Value dia 1.9 ni menghasilkan loss 0.03 megawatts. Ni untuk initialization. Okay, ni kalau you run init 3, you akan dapat lebih kurang sama macam tu lah. Init 4, file init 4 ni sebenarnya dia sama, cuma kali ni saya bagi nama sebab saya nak bagi mudahkan bila kita guna algoritma, nanti kita nak panggil function tu banyak kali. So that's why saya bagi nama fun. Kita buat dia dalam bentuk function. Sebenarnya dia ialah sama. Fun X. Output dia Z kita ialah output real power. So saya just rewrite balik je equation ni tadi. Base NVA ni semua ni saya copy, saya bagi nama baru. Function Z equals to fun X. X itu punya input, output itu punya Z. Ni data-data yang kita perlukan. Kita panggil data 69. Ni evaluation yang kita buat. And then ini ialah kita punya evaluation function. Output dia ialah Z. Okay, sama je. Kalau you run yang 4 ni, dia akan dapat jawapan yang sama lah. Okay, cuba kita run sama je. Sebab value sama kan. So dia akan dapat sama lah. Sama juga. Sebab kita tak override yang baru. So kalau you run Y ni, X fitness, kita dapat sama lah tadi kan. Bus 3, 2.3 dapat 2 lagi. So sama juga. Ini yang terbaik. Pada initialization ni, yang ini yang terbaik. Ini baru sama lah. Initialization. Okay, dalam saya punya ni boleh tengok lah. Okay, ni dalam hadis adat lah. Dalam map power lain sikit lah. Ni evaluation dia ialah kita pakai log flow program. Kalau DG, economic dispatch, kita pakai program yang pakai log flow lagi bagus, tapi susah nak dapat data kan. So untuk economic dispatch, biasa kita buat calculation sendiri lah kalau kita tahu function, cost function tu kan. So kita pakai itu saja. Ini contoh lah. Depan lain sikit lah. Okay. Yang ini saya buat dapat bus 60 1.6. Ini untuk initialization kan. Baik. Dan baru kita masuk, ni kalau guna function. Dan baru kita masuk DE. Okay. So untuk DE, kita boleh buka file myDE kot. myDE. Okay, myDE. myDE, first kali kita kena buat initialization. Kalau ingat function dia. So kita panggil je init 4. Sebab nama file kita init 4 tadi, kita dah buat initialization. So kita run script saja. Kemudian kita set default parameter DE. So F tadi kan, dalam nota tadi F crossover probability 0.9, and then max iteration kita buat 50. And then start iteration. So yang ini program ni saya dapat daripada buku Yang tu lah. Ataupun you boleh type, you boleh Google DE ni. Differential evolution using MATLAB.
File exchange, saya rasa ini ya yang tengoklah kadang-kadang yang buat ataupun ni boleh buat function pun lain sikit. So ada banyak, saya rasa saya ambil daripada buku yang kalau boleh pakai. So ini cara dia tulis random permutation. You boleh belajar apa random permutation ni. Maknanya dia nak pastikan selection tu tak berubah. Contoh kita ada 6 value, sini contoh kita ada 6. Dia akan random nombor ni lah, 2, 4, 5, 6, 1, 3. Okay. Dan dia memastikan random number ni tak berulang lah. So dia ada 6. So kat sini kalau you tengok kita pakai random population pop. Pop kita 20, so dia akan buat K1 dengan K2 ni random yang lain-lain. Contoh kalau kita ambil value ni, kalau you run dua benda ni, copy, paste, dapat K1, kita buat K1 sebelah K1, K2. K1 akan ambil 4, 3. Ni kalau tengok ni nombor dia akan 1 hingga 20, dia berterabur lah. Sama juga yang ni, 1 hingga 20. So sebenarnya kita boleh buat selection yang mudah lah. 4, 5. So ni cara nak pilih. So kemudian kita ambil, kalau setiap tu kurang daripada crossover, dia akan jadi K. So yang ini sebenarnya dia lebih kepada ni contoh lah. Ni K1, K2. K1X, K2X ni ialah value yang kita buat tadi. Ni kalau you ambil tadi K1X, K2X ni, dia akan ambil value K1X, K1X, K2X. Dia dah tergaburkan nombor ni ialah 8.1 ni, dia ialah nombor 4. Kita punya X tadi nombor 4. 1, 2, 3, 4 ni 8.1. Nampak tak? So and then kita punya K2X ni nombor 5. Nombor 5 kita ialah 1, 2, 3, 4, 5, 4.11. Mesti 4.11. Okay. So itu cara nak tulis je, nak select saja. Dan ini cara DE lah, program DE yang kita dah discuss tadi. Kiranya random number kurang daripada crossover, dia akan buat crossover. Kalau tak, dia tak buat. Ini kita nak tengok donor vector atau kita nak pakai yang baru ataupun yang lama ni, function 1/k ni. So kalau you type K random pop D kurang daripada CR ni, mana yang perlu berubah? Ini contoh lah. Ini contoh kalau K1 you masuk 1 tolak 1 akan jadi kosong. Dia akan ambil VIT, dia akan ambil value baru. Yang apa ni, kita punya equation apa ni? Donor vector yang baru lah. Kalau K kosong dia tak ambil lah, maknanya dia maintain X yang lama. Ini contoh. Ini cara program lah. Bila genius lah yang dia buat. Okay. Ni dia ambil yang ni. Example mutation ni. Try vector ni. Kalau kurang daripada ni, dia akan ambil yang lama, dia akan ambil yang baru. Kalau tak, dia akan ambil yang lama. Ini contoh dia. Okay, oleh kerana dia tak macam GA kita kena encode decode. Dia ambil value yang kita dapat, maknanya value, real value. So, kebarangkalian dia akan menjadi out of bound tu tinggi. Maksud dia apa? Maksud dia, contoh kalau macam ni kan, 4.11 ni kan, tiba-tiba dia kena tolak dengan 6, dia dapat negatif. Betul tak? Sebab dia ada function tu, dapat negatif. Bila negatif, dia dah out of bound. Sebab bus number tak mesti negatif. Bus number minimum kena 2. So that's why kita kena cari lower bound dan juga upper bound. Okay, and then dia akan buat ini untuk find ni, kita just cari function lah, just panggil the function, evaluate guna disadar.
Okay. And then ini selection. So, program ni kalau you run, you akan dapat result lah. MyDE ni, ini initialization panggil, ini kita DE punya parameter, kita nak run 50 kali. So kalau you run ni, dia akan run 50 kali lah. So saya tak disable dia punya ni, so dia akan run log flow sampai 50 kali, kita tunggu lah. Okay, ini baru satu run. Kalau you nak run 30 kali, so you run, you simpan, you leave lah. And then you buat satu apa ni, you buat satu matrix supaya value tu boleh masuk. Okay, then biar. Saya kadang-kadang bila buat optimization ni kadang biar run ni berhari-hari nak capture results. Bila run tu kadang, bila kita ubah parameter, kita run 30 kali. Kalau sistem tu besar, contohnya dah 118, satu hari, daripada pagi sampai petang. Tengok result, result tak okey, tukar lagi. Tu bila buat optimization ni macam tu lah. Optimization bila sistem kecil, okey. Bila sistem besar tu dia akan capture banyak. Dia akan banyak makan masa lah. Dan juga tengok komputer juga. Komputer saya ni kuat okey lah buat pakai Apple. Speed pun okey. So sepatutnya juga je lah. So last kali dia akan display DG location in the bash. Dan juga size dia berapa. Dan juga dia akan display berapa dia punya loss kalau kita install DG kat situ. Okay, program ni saya bagi dah, you boleh ambil, you boleh cuba run, you cuba study sesuatu dan juga compare dengan satu slide lah. Run 50 kali. Jawapan memang kat bus 61 lah. Ni kalau tengok people mana-mana pun dia kena install bus 61. Size ni depend, kadang 1.7, 1.8, tapi biasa loss akan dapat lebih kurang ni. Ni 0.02 31 megawatts lah, maknanya dalam 200 lebih kilowatts. So kalau you tengok dalam saya punya paper zaman-zaman saya buat DG ni, tahun 2012. Ni guna Firefly. Saya buat guna Firefly. Okay. Tak boleh tu macam copy, masuk easy proxy. Kita explore. Okay, and then paste. Boleh download lah, sebab kalau ada access provide by UMP ni, you boleh download. Komputer saya dekat 2012, lama dah. Ni guna Firefly. Nampak 19 juga. Ini kalau guna ni size dia 0.01 2.5. Dan saya buat case lah. Ni kat distributed process 1 DG, 2 DG. Ni kalau 1 DG 229. Minimum voltage dekat bus 65, you kena install dekat bus 61. Bus 61. Okay, kalau case 3 ni 2 DG lah, bus 61 dengan bus 67. Okay. Okay, bus 61 1.8 dapat 0.233 megawatts. So ini 0.2249. Ini lebih tinggi lah. 233. Dia tinggi. Okay. So optimal location dekat bus 61, size 1.8, 233 megawatts. Ini cara buat. Ini solve untuk 1 DG. Okay, boleh tak? Faham tak?
You kena play around, you kena pegang, buka MATLAB, ambil file tu, je run satu-satu tu lah. Prof. Yep. Kenapa saya try run MyDE ni? Yep. Saya tak ubah apa-apa lah. Saya run tu orang yang mana yang contoh tu. Dia jadi non-stop dia punya ni. Jadi dia keluar dari command window. Memang lah. Sampai you memang itu. Sebab you memang lama lah. Dia memang lama. Kalau you nak cepat, you buat 10 iteration lah. Ni sekarang saya buat 50 iteration. Ubah iteration tu. 50 iteration ni lah. Okay, alright. Tapi kadang bila kurang daripada 50 ni tak dapat result. Saya kata lah, result yang optimal ialah bar 61. Okay. Ingat dia hang, dia tak boleh ni. Tak, dia depend. Dia memang kena run lama. Dia depend sebab program ni, sebab saya plot. Kalau saya nak silent ni boleh je sebenarnya. Dia cara dia kita tak plot. Tapi kita nak value, kita nak capture value loss ni. Value loss ni kita nak capture dia. Dekat kalau you buka line flow ni, you nak capture value ni, real SMT ni. Okay. Ini hadis sadat punya program. That's why dia memang lambat sikit. Kalau pakai Mac Power dia laju sikit. Okay. Ni guna DE lah. Okay, so kalau DE ni, variance DE dia ada banyak. So that's why DE ni sampai sekarang orang buat. Saya compare dengan result. Saya ada satu paper tu, dia NTU. Dia daripada India. Sekarang ni saya kerja dia dah grad daripada NTU, baru grad 2020 kot. Saya ambil dia punya paper dan dia buat banyak paper saya sekarang ni, saya refer dia lah. Saya cuba beat result dia. Dia still guna DE lagi sampai sekarang. Cuma dia ada variant DE dia, ada panggil value dia panggil Shade. Ni antara dia punya DE ni differential equation lah. Shade ni dia pakai, dia propose dia punya PhD punya ni lah. So, saya cuba beat dia sekarang ni. Ada satu saya boleh beat. Satu projek tu saya tak dapat beat lah. Saya still nak cari dapat beat dia. Okay, so you boleh pakai banyak apa ni variant. So DE ni ada banyak variant. Contoh yang ni, kalau kita DE ni nama dia convention dia macam ni. Kalau DE XYZ. Contoh katanya DE mutation scheme, random best, random atau best. Jadi kita pakai random. Y ni number of different vectors. Okay, Z crossover scheme. Contoh kalau you tulis DE ran satu bin, maknanya dia ialah kita guna DE, kita pakai random, kita pakai satu saja vector, and then bin ni adalah binomial system. So ni guna yang ni lah, yang kita guna tadi. Ada juga orang guna DE, dia tak pakai random, dia pakai best results. So tadi kita pakai XPQR kan, dia pakai XBest QR, pakai binomial. Ada yang pakai dua value, ini jadi dua lah. So yang ni dia memang banyak variant. So depend pada siapa-siapa lah. Ni dia punya. So dia boleh dapat daripada institut tadi lah. At Central ni. So ada ABC, DXC banyak. Ni buku yang saya rasa bagus lah. So dalam program saya tu, program yang saya bagi awak semua tu, ada juga algoritma lain. Yang ni contoh BMO web. Ini saya punya algoritma lah. Ni algoritma saya. Ni kalau ni Firefly. Firefly ni cara program dia beza sikit. Okey, kalau yang punya cara dia kalau tengok sini, dia suka guna function. Ni yang function guna Firefly. Ni sebenarnya in fact yang saya punya paper ni, saya pakai paper function dia ni. Dia buat cara functions. Function dia memang efektif, tapi dia high level lah. Dia memang biasa orang yang tertiary akan pakai macam ni ya. Dia pakai function, nama dia function fmincon, and then dia cuba solve. Ni saya cuba buat solve DE Ni DE kan, ni 2, 0.01 sama tadi kan, 69, 25. Ni cara ditulis nak dapat initialization. Ini nak cari dia punya results. So Z sama macam tadi, saya pakai fun. Ni saya dah modify program dia. Dan kalau you run, suppose tak ada masalah lah. Ni kalau you run per kali, ni cara program dia panjang. So kalau you run ni 20 parameter,
50 ni pun ada ni. Kalau you run, you boleh run, cuba run. Change folder pun boleh. Tak boleh. You kena add path. Dia akan jadi error. Dan ni you kena add path lah. Set path. Saya tak suka sebenarnya set path. Tapi tak apalah. Untuk awak saya tunjuk lah. Remove. So saya add path. So, saya add path saya punya tadi. Saya save. Saya close. Baru boleh run. Okay, sama juga. Kita akan run. Run 50 kali lah. Ni guna Firefly. Okay, ni guna Firefly. Run 50 kali, kita tunggu. Jawapan patut sama lah. Bar 61, size tu vary lah. 1.8 ke 1.7 gitu lah. Tapi memang dekat bus 61. Untuk solve problem DG ni. Okay, ni kalau kita buka, kalau you buka file lain, saya rasa semua saya dah buat untuk solve DG ni kot. Jadi kalau dah run ni, kita tengok program saya lah. Mana ke saya. Saya run, mana dia. Bila you run file, macam saya kata dia, bila you run Firefly program ni, you kena set path. Tak ada change folder je lah. Nadat ni memang berat lah. Kalau yang baru memang berat. Saya pun pakai 2019. Kalau pakai 2020 lagi berat. So memang kalau saya run ni memang kena pakai, kena cucuk punya power supply lah. Kita tak pakai bateri. Sebab ni dia jadi lambat sebab dia plot. Result tu dia plot. Kalau 20 kali dia run, itu baru satu iteration. Kalau dia buat 50 iteration, 20 kali run, 50 kali tak. So that's why dalam 20 kali 50, 1000 kali ya dia run. Dia run, dia dapat. Itu baru satu, maknanya satu run. Kalau dia dapat the best result, dia run 30 kali. Tapi untuk ni sebab variable 2 kan. Tak banyak sangat variable, biasanya akan dapat jawapan yang agak konsisten lah. Kalau variable banyak, kalau macam DG, apa, economic dispatch, kalau buat 40 generator, tu memang banyak lah. Okay, kita tunggu dia run, lambat sikit. Patutnya dia akan run 50 kali. Ini dia punya parameter. Alpha, beta, min, gamma ni parameter dia. Okay, ni cara dia. So saya ubah, ni program dia, saya ubah saya punya lower bound, upper bound, and then cara nak dapat objective function je. Ni saya panggil je z cost. So saya panggil fun lah, fun tadi yang kita dah buat tadi. Close tu. Okay, so katalah you nak buat algoritma lain. Untuk you punya projek ke apa, contoh you nak pakai algoritma baru. Kan? Sekarang ni algoritma orang kongsi. Orang tak kena kod. Orang boleh pakai. Contoh you nak pakai yang terbaru, saya suka refer me Jalili sebab dia yang buat Jalili ni. Dia bagus lah. Dia punya conference ni kita akan panggil dia nanti lah. Dia baru grad. Dia dulu degree dekat Iran. Dia dengan 61 dah. Citation 30,000. Master dia dekat UTM, PhD dia dekat Australia. Sekarang ni dia kerja dekat Australia. So ni algoritma yang dia buat. Yang paling glamour Grey-Wolf lah. Saya ambil Grey-Wolf ni, saya apply dekat power system. Boleh katakan banyak yang algoritma ni saya dah apply dekat power system lah. Terutamanya Grey-Wolf, Lion, satu lagi Moss Flame. So dia bagi free je. Kalau you pergi dekat Grey-Wolf ni, dia bagi free polling.
Ni MATLAB Toolbox. Ni ada improve pula. Ni student dia ni. Cuba download. Dia dah develop. Ni dia punya muda gini ni. Daripada Iran ni. Syed Ali Mijari. So very good. Saya banyak kalau tengok saya punya algoritma, saya banyak ambil dari ni juga. So citation saya paling tinggi sebab saya kalau lagi pergi Scopus, citation saya paling tinggi adalah paper yang saya type je. Saya cite saya buat Grey Wolf, apply dekat power system. Paper ni computing publish. Citation rasa dah 200 lah ni, 200 orang cite paper. Ni boleh kata best paper saya lah. And then student saya pun ada buat guna Morphling. Kerja master saya di belah kot. Lebih ke sama lah. Yang ni baru 83 citation. Saya guna algoritma dia, saya apply dekat Optimal Reactive Power Dispatch. Sekarang ni saya apply dekat banyak projek saya apply dekat Optimal Power Flow lah. Ini banyak kalau kita dia ni this bar 61 1.8 something. 1000 number of equation sebab 20 kali 50 iteration evaluation. So ni kalau pakai Firefly. Kalau you tengok program saya juga, dalam tu ada juga program saya. Saya rasa saya dah apply juga kot. Cuma yang ni cara saya punya program ni saya ikut Meja Lily punya program. Saya buat tak buat kot. So ni main program. Ikut dia Meja Lily get function details. Saya tak buat. Ni program saya lah, saya tak buat. Boleh je nak apply. Cuma saya boleh ambil function Z tadi masuk dalam get function details ni bagi F baru. Ni kalau barang terus lah. Ni contoh program yang didapat. So untuk assignment, saya akan bagi assignment. You nak guna DG boleh, you nak guna GA. Kalau GA you boleh guna you boleh, saya bagi kebebasan lah. You nak solve DG boleh, atau you nak solve economic dispatch pun tak apa. So lebih kurang sama macam saya lepas lah soalan assignment. Apa-apa hal boleh beritahu saya lah, boleh tanya saya. Lepas saya masih akan upload ni assignment dulu. Tolong buat lah, sebab saya lepas yang tak dapat A tu sebab dia tak buat assignment. Bukan tak buat, dia tak hantar. Saya dah follow up lama dah. Sampai final pun tak hantar agak. Saya dalam dia dapat B+ kot. Yang sini lah. Dia boleh buat, dia boleh choose satu lah. Ni boleh pakai type power guna GA ataupun DE. Atau you boleh buat item per yang 9 you guna GA ataupun DE. And then buat paper. Submit. Okay lah? Boleh? Boleh Prof, boleh. Boleh lah? Cuba lah. Boleh Prof. Yang penting cuba buat dulu. Saya dah tunjuk satu-satu tadi kan. You boleh just tukar je. Boleh. Cuba buat, cuba run balik. So you boleh refer paper saya ni sebagai reference lah. Paper ni. Ni ada. Tapi jangan copy sebab saya hantar kat Turnitin kan. Turnitin saya akan buat nanti you submit Turnitin. Kalau copy dia, kalau make sure hijau lah. Hijau memang full marks lah. So yang ni, and then plot. Ini kalau saya guna, kalau you nak solve DG. Okay. Kalau you nak solve GA boleh juga. Apa, economic dispatch boleh juga. Economic dispatch ni saya guna Barnacle. Ni economic emission. Economic dispatch. Ni
ni saya guna Moslin. Paper ni lebih direct ni. Ni Matek punya website. Saya guna Moslin untuk solve economic dispatch. Saya ada correlated zone. Okay, pakai Moslin. Ada side apa ni jadi ni program. So results dia saya test dekat 6 minit dan 15 unit. So kalau soalan assignment 40 unit lah. Ni 40. Tengoklah you boleh. Nanti saya bagilah test system, saya bagi you boleh try. Okay, ni 15 unit sebab ada loss. Contoh paper. Contoh sebab you kena report, you dah postgrad memang kena buat paper pun. Dah buat projek. Okay, ada soalan? Saya akan upload soalan assignment, cuba buat lah. Assignment 1 ada masalah? Assignment 1 play around with the ANN kan? Okay, kalau ada masalah beritahu lah. Okay, ada soalan? Kelas? Kalau tak ada nak stop lah, saya nak ambil anak saya tuition. Tak ada Prof. Ya? Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buka, selamat raya lah. Balik kan? Selamat raya Prof. Okay ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Selamat raya.